أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama, kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi mengaturkan kita, membantu kita untuk bersama di pagi ini, pagi Khamis ya. Hari ini Khamis 21 hari bulan dan kita hampir menghampiri hujung tahun 2023 ya. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan akan membuat pemantauan setiap tahun ni progres penguasaan kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Quran bagaimana ya. Kalau dulu mungkin kita tak pernah memantau ataupun kita tak pernah monitor lah ya. Sekarang ni kita boleh ambil peluang untuk melihat diri kita ya. Dua perkara yang saya pernah kongsikan sebelum ni, iaitu pertamanya daripada kalimah jumlah kalimah di dalam Al-Quran tu 77,437 kalimah ni, berapa peratus ya kita sudah kenal dia. So peratusan tu ada ukuran dia ya, bukan kita claim saja, tak. Ya, dia ada acara dia, ada metod dia ya, yang kita boleh okey, ini dia yang peratusan yang saya telah ketahui dan ini bukti-bukti dia dan sebagainya ya. Selepas tu ataupun pada masa yang sama, tuan-tuan boleh, tuan dan puan-puan boleh juga memantau daripada 6,236 ayat Al-Quran tu, berapakah ayat-ayat yang tuan-tuan dan puan-puan telah kuasai. Kuasainya maknanya sehingga boleh mengkongsikan kepada orang lain, ya, mengenal dia, memahami dia, menterjemah dia, mengenal pertalian di antara kalimah-kalimah, kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembentukan kalimah dan ayat ya, dan sampai boleh berkongsikan kepada orang lain ya. Itulah ukurannya ya. Salah satu daripada caranya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cek macam mana, adakah sampai ke tahapnya, boleh kongsikan nanti ya. Kongsikan dalam skrin ni, bukanlah sesi pagi ni, mungkin aturkan sesi yang lain ya. Dan boleh kongsikan ya, supaya kita dapat melihat dan menilai ya, sama ada sampai ke tahap yang diperlukan untuk kita kata kita betul-betul memahami dan menghayati ayat-ayat itu ya. So banyak cara kita boleh buat dan kita boleh nanti monitorkan. Nanti saya akan bentukkan satu software perisian baru, mungkin juga menggunakan Excel ya, untuk kita pantau ya berapa ayat ya. Kalimah kita dah ada template tu. Sekarang ni kita akan pantau pula ayat-ayat. Bermula dengan surah Fatihah lah, ada 7 ayat tu ya. Betul-betul kenal ke? So dan catatan-catatannya perlu juga dibuatkan apabila kita kata kita mengenal ya, insya-Allah. Okey. So kita teruskan perkongsian kita. Saya mutekan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan tadi ya. Kalau takut kalau ada bunyi-bunyi lain tu, dia boleh tapiskan untuk kita. Dan kita teruskan dengan kalau hari ini kita sempat menghabiskan ayat ke
14 ya. Nanti sebelum tu biar saya buka dulu corpus.com ya, sekiranya kalau kita mau menggunakannya nanti. So kita buka Quran digital dan juga Quran Lexi Logos ya. Lexi Logos ni kita selalu guna ya. Jadi kita kena standby dia, buka dia siang-siang ya. Dan pada masa sama kalau kita nak buka Lexi Logos Jawi tu pun boleh kita buat. Ya, siang-siang kita buka. So lain kali kita nak guna, kita akan dapat gunanya dengan cepatlah. Okey. So kita ke Al-Quran dulu, iaitu kita kongsikan skrin dan tuan your screen is sharing. Okey, ada orang cuba nak share screen ya. Jangan share screen ya. Share screen ni eloknya kita sorang-sorang lah ya. Kalau dia ramai dia tak jadi nanti. Okey, kita akan menghabiskan kalimah nahnu dengan mustahzi'un hari ini ya. Nahnu mustahzi'un ya. So kalau tuan-tuan lihat dia punya construct ni satu perkataan yang baik ya untuk menerangkan pembangunan ataupun pembentukan ayat-ayat ya. Tapi cuma dia bahasa Inggeris ya. Bahasa Melayu dia construct, kalau kita boleh pakai construct tu jadikan Melayu ya, elok juga ya. Senang nak memahami dia ya. Kalau nak melayukan kontrak ni apa dia ya? Pembangunan tak? Yalah. Pembangunan, pembinaan. Pembinaan. Kontrak ialah pembinaan ayat. Itu Melayu dia lah ya. Okey ya. So kita akan lihat nahnu mustahzi'un ni dia mengakhiri kalimah ayat 14 tu dengan konstruknya perenggan ayat yang baru, ayat fresh ya. Ayat baru iaitu dia nak menyatakan kami, sebenarnya kami bermula dengan innama tu adalah ataupun sesungguh hanyalah. Dia partikel yang kita pun sudah belajar sekarang ni, dia hanya berfungsi sebagai particle of emphasis, iaitu harfun taukid. Dia tidak berfungsi sebagai harfun nasab ya. Jadi bermaknanya sesungguhnya hanyalah. Jadi hanya nak cerita baru, cerita fresh kata. Cerita baru kepada yang sebelum tu. Jadi dia menjadikan satu ayat yang nominatif ya. Ayat baru, ayat yang nominatif dengan menggunakan nahnu. So nahnu ni okey, kalau kita tengok Quran tafsir dan perkata ni, apa ceritanya ya? Apa cerita dia? Kita clearkan yang ni, buangkan, kita tekan saja di nahnu tu. Apakah maklumat yang diberikan kepada kita ya? So di sini kita dapati tidak ada maklumat yang diberikan kepada kita. Dia hanya memberi maklumat tentang jenis saja, iaitu kata ganti orang. Kata ganti orang ni ialah isim dhamir. Ya, itu saja maklumat yang kita dapati daripada sini. Kita tagkan sikit. So kata ganti orang ni dia masukkan ialah isim dhamir. Ya. Dia tak beritahu dhamir apa, dia tak beri dhamir tu i'rab dia apa dan sebagainya ya. Fungsi dia dalam ayat tu pun tidak dinyatakan kepada kita ya. Jadi kita biarkan dulu macam ni, dan dia juga bagikan makna kepada kita iaitu kami ya. Kita pun sudah mengetahuilah nahnu tu makna dia kami, tapi kita nakkan maklumat yang lebih tentang jenis dan fungsi nahnu ni ya. Okey. So kita pergi kepada corpus.com.
purposequran.com. Adakah dia dapat membantu memberi maklumat yang lebih kepada kita? So, kita pergi ke qurancorpus.com. Al-Baqarah ayat ke-14. Scrollkan ke bawah. Nahnu yang kita tekan di sini. Jadi dia pun dalam bahasa English lah ya. Dia kata ada 15 word. Nahnu ni ialah kalimah yang ke-15, is the first person plural pronoun. So samalah dengan tadi ya. Personal pronoun tu ialah isim dhamir yang kita lihat di dalam tafsir dan perkata tu ya. So kalau kita boleh bawa ni pronoun ni lah. Dia kata pronoun tu maksud dia ialah isim dhamir ya. Cuma di sini ada sikit tambahan maklumat. Dia di samping dia mengatakan itu isim dhamir, di bawah ni dia ada ceritakan dhamir tu, dinama dia dhamir munfasil ya. Jadi kalau kita tambahkan sikit di sini, kita boleh ambil maklumat tu, kita tambahkan munfasil ya, daripada maklumat ni. Apa maksud munfasil? Kalimah tu dia stand alone, dia tidak bergabung dengan mana-mana kalimah. Tu dinamakan munfasil ya. Lepas tu di sini dia punya description lah, first person plural pronoun ya. Kalau kita nak ambil yang ni, kita boleh masukkan dalam penerangan nahnu tadi ya. Kita boleh letak kata sebab kita nak menerangkan yang ni ya. So di sini kata first person plural personal pronoun ya. Yang munfasil kita boleh tambahkan, munfasil ni biarkan di ujung. So dhamir ni kita boleh bagikan ciri-cirinya mengikut apa yang dikatakan kat sini. First person ialah mutakallim ya. Mutakallim mutakallim itu first person, orang yang pertama, golongan orang pertama kita panggilkan mutakallim. Lepas tu dikata plural. Plural maknanya majmu' ya. Majmu' majmu' munfasil maknanya ramai. Okay. What about jantina ya, jantina. So nahnu kita tahu isim dhamir ni dia applicable ataupun boleh diguna pakai kepada kedua-dua jantina ya. Jantina sama ada muzakkar ataupun muannas. So kalau dia boleh digunakan kepada dua-dua sekali, kita tidak payah sebutkan ya. Kalau nak sebut kita kena menyebut dia apa atau lah ya, muzakkar. Kalau tidak kita tak payah sebut, bermakna dia boleh digunakan untuk muzakkar dan juga muannas. Muannas okey. Muannas ya. Majmu' munfasil. Okey, kalau kita nak sebutkan juga jantina, kita masukkan dua sekali ya. Sama ada muzakkar ataupun muannas. Termasuklah kalau dia berkumpulan, dia campur muzakkar dengan muannas. So kita boleh tauk slash dan. So maknanya dia applicable dalam keadaan atau, maknanya muzakkar saja ataupun muannas saja. Kita letak dan ni ialah muzakkar campur muannas pun dia boleh guna juga nahnu ni. Itulah cara kita menerangkan. Okey.
So tadi kita kata dalam konteks ayat dia, ya, kalau kita scroll kat bawah, kita tengok ayat dia nahnu mustahziun, ya, di ujung ni bermakna nahnu ni juga berperanan sebagai ibtida ataupun mubtada. Jadi kita boleh tambah maklumat tu yang tidak ada di dalam ni, tetapi kita boleh mendapat maklumat daripada tempat lain ataupun kita sudah memahami konstruk ayat-ayat Quran, kita boleh kenal dia, ya. Dia itu di hujung tu adalah satu perenggan tersendiri itu, dia memulakan ayat baru tu, kita boleh panggil dia nahnu tu juga berperanan sebagai yang juga berperanan sebagai mubtada. Mubtada. Bila mubtada, dia mesti apa? Yang marfu'. Apa dia mubtada? Mubtada ialah kalau bahasa Inggeris dia lebih senang nak cerita. Mubtada ni ialah subject matter. Itu dia. Melayu dia perkara utama. Ya, cerita utama ataupun perkara utama lah subject matter ni. Ya. Kita boleh bantukan kalau nak bantukan kalau kita iaitu perkara utama di dalam ayat tu, itu dipanggilkan subject matter, ya. Dan subject matter tu mestilah mengambil marfu' kerana dia berdikari, ya, dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana kalimah lain, so dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Panjangkan sikit sini supaya kita tu dia. Okey. Sudah cukup, mana sudah lengkap lah, ya. Lengkap, iaitu dia adalah isim dhamir mutakallim muzakkar atau strok dan muannas majmu' munfasil yang juga berperanan sebagai mubtada. Mubtada ni adalah perkara yang utama dalam ayat tu. Apakah ayat dia? Ayat dia lah nahnu mustahziun. Itu ayat dia. Dan dia mengambil i'rab yang marfu'. Okey. So kalau kita nak simpan dia, kita boleh adjust sikit, ya, supaya masukkan dia sekali dalam konteks ayat di bawah tu, dan kita boleh print screenkan dia, ya. Print screenkan dia. So ini kita adjust dia sikit. Yang ni tadi naikkan ke atas. Susun dia elok supaya kita dapat simpan dia dengan baik maklumat ni, ya. Jadi kita ada lokasi dia. Yang ni 2, 14 dan 15 ni, kalau saya nak bantu tuan-tuan boleh yang ni kita panggilkan apa? Lokasi, ya. Lokasi kalimah. So lokasi kalimah biasanya akan digunakan bentuk ni lah, dalam bracket surah dia, ayat dia, nombor kalimah tu nombor yang keberapa. Wi ni adalah makna dia. So kita nak, kalau nak tukar ke bahasa Melayu, kita tukarkan, translatekan dia, tukar ke translate tu Melayu, so dia tukarkan bagi kita Melayu lah. Ya, iaitu kami. Di sini semua penerangan dia juga dalam bahasa Melayu, ya. Dan di sini bawah ni dia beri terjemahan sekali, ya. Kalau kita nak masukkan nota ni dalam terjemahan sekali pun boleh, adjust sikit ni supaya kita dapat simpan dia sebagai satu nota yang baik lah, ya. Naikkan atas balik. Yang lokasi ni tadi ialah yang ini, ya, lokasi kalimah dia. Ini penerangan kepada nahnu. Kita juga ada dalam Arab dia, so kita boleh bantukan, kita kotakkan, ya, kotakkan yang Arab tu, bagi dia highlight sikit, ya. Jadi tuan-tuan dah boleh
print screenkan ni lah ya, simpan untuk rujukan masing-masing ya. Dengan ayat dia, so mana dia nahnu tu yang ni lah, yang ni. Dalam ayat tu itulah nahnu yang kita tengah bincangkan sekarang ya. So kita simpan dia, print screen. Okey, sudah dah simpan elok tu. Jadi kita boleh teruskan dengan pengenalan kepada kalimah yang terakhir, iaitu mustahzi'una ya. So ini kita boleh clearkan. Tuan-tuan dah simpan dalam print screen. Jadi kita clearkan. Doktor, boleh tanya tak? Saya pasal yang mubtada tu saya tak berapa faham lagi. Dia Macam mana dekat sini kita mengenal dia mubtada kan? Biasa saya punya sebab baru lagi kan, biasa kalau depan tu maksudnya ayat awal tu baru dapat kesan. Kalau ni kan dia di akhir macam ni kan, jadi betul lah. Kebanyakan kita memahami mubtada ni di awal ayat saja ya. Tapi dia konsep dia bukan di awal ayat. Dia di awal satu cerita baru, satu ayat baru, dan ayat baru tu boleh juga berlaku dalam ayat. Tak semestinya di permulaan satu ayat. So maknanya yang ni ya, yang sebelum tu sebenarnya pun beberapa banyak ayat tu ya, bukan banyak ayat. Dalam satu ayat tu dia ada perenggan-perenggan ayat. Ya. Wa iza laqul ladzina amanu ni pun kira satu ayat lah ni. Satu perenggan ayat, satu perenggan cerita. Ya. Qalu amanna satu, itu satu perenggan ayat. So dia ada berperenggan-perenggan dia. Ya. So termasuklah akhirnya di hujung dia nahnu mustahziun. Satu lagi perenggan, iaitu perenggan terakhir dia. So nahnu ni dia memulakan ayat baru dalam satu ayat. Maknanya dia adalah dalam bentuk perenggan kepada ayat 14, iaitu nahnu mustahziun. Ini satu cerita baru ya, daripada cerita-cerita yang sebelum tu. Ini satu cerita barulah, perenggan baru. So maknanya seolah-olah nak memulakan satu cerita baru, dia mulakan dengan mubtada lah, iaitu nahnu. Fokus dia dalam ayat tu apa? Nahnu tu. Itu dipanggilkan subject matter tu, mubtada. Dan dia akan mengambil marfu' lah. Apabila dia menceritakan nahnu tu, dia akan mengambil mubtada dengan i'rab yang marfu'. So kalau mubtada dia ada khabar dia. Jadi kita nak sekarang ni nak melihat pada mustahzi'un tu sudah menjadi khabar dia ya. Boleh. Doktor, maksudnya macam doktor, kalau ikut macam ni macam innama tu doktor kan? Tak, innama dia tak, dia bukannya isim. Mubtada ni dia subject matter mestilah kalimah isim. Okey. Innama ni dia cuma apa orang kata dia panggil adat. Adat ni dia macam aksesori saja ya, untuk melengkapkan ayat. Dia membantu dengan sesungguhnya, emphasis. Perhatikan emphasis lah. Dia harfun. Dia nak dia nak mememphasiskan nahnu mustahzi'un tu. Itu saja peranan dia. Kalau tak ada innama tu, nahnu mustahzi'un dah stand alone dah ayat tu. Kan, dah boleh. Dah lengkap dah doktor. Dah lengkap dah. Dia nak menambahkan kelengkapan dengan penekanan. Sesungguhnya, hanyalah lagi kan. Itulah peranan innama tu. So dia bukan berperanan sebagai mubtada. So mubtada ni kita kena faham konsep, bukannya di permulaan ayat. Tidak. Peranan dia tu ialah apa, nak menceritakan apakah subjek utama dalam cerita tu. So subjek utama dalam nahnu mustahzi'un ni siapa? Kami ni lah. Dia lah mubtada. Bukannya innama tu. Terima kasih doktor. Okay. So kita pergi ke mustahzi'un ya. Ya, kita clearkan ni dulu. Tuan-tuan dah ambil kan print screen. So kita pergi ke mustahzi'un. Kita lihat mustahzi'un dulu. Okey. Kalau kat sini ni kadang bersama dengan kalimah lain tu mungkin dia crowded sikit. So kita ambil mustahzi'un. Kita cuba lihat apa
maklumat-maklumat yang ada di dalam sini, ya, iaitu banyak maklumat ni. Satu, lokasi dia lah. Ini kita panggilkan lokasi. Macam tadilah, ya. Pandai, kalau tuan-tuan pandai mengumpulkan maklumat tu, ya, kita akan lebih teliti lagi, lebih terperinci lagi nak mengenal kalimah. Itu satulah. Maknanya lokasi itu apa? Dia dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14, kalimah yang ke-16. Okey, sebelum kita pergi ke mustahzi'un ni, kita cuba cari maklumat-maklumat yang straightforward, ya. Yang ni apa? Ha, zai, alif. Ini adalah huruf akar. Kumpulkan satu-satu dulu, ya. Huruf akar. Tapi dengan ingat, ya, huruf akar tu dalam keadaan berasingan, ya. 3 huruf akar. Ya, boleh letakkan 3 lah. 3 huruf akar. Okey, kalau tak ingat, secara berasingan, ya. Bukannya hazar. Bukannya hazar macam ni, bukan disambung. Dia kena secara berasingan, iaitu hamzah, zai dengan alif. Okey. Yang tuan-tuan tengok kat sini, kata terbitan ni tuan-tuan boleh ignore, ya. Mustah dia ni, dia ni satu pembentukan yang tak apa apa kata, tak lengkap lagi, ya. Dia tak sempurna. So kalau tuan-tuan tengok ada ni ignore saja, tak ada apa-apa ni, ya, tak boleh pakai yang kata, ya. Jenis ada kata benda, ya. Kata benda apa dia? Ismun lah. Ya, so kita dia ismun ataupun kata nama, ya. Bahasa Melayu kata nama lah. Ismun tu. Tapi dia tak terangkan ismun apa. Itu tugas kita untuk pelan-pelan mengenal dia supaya kita dapat memberikan jenis dia. Bila kita faham jenis dia, dan kita akan dapat memahami peranan dia di dalam ayat itu, ya. Yang ni apa? Orang-orang yang berolok-olok ni, dia punya makna dia. So kita masukkan bawah belah kiri dia, iaitu orang-orang ni ialah dia punya dia makna ataupun kita panggil pengertian ataupun terjemahan lah, senang kita banyak gunakan sebagai terjemahan kalimah, ya. Iaitu orang-orang yang berolok-olok, ya. Itu di antara beberapa maklumat yang kita boleh kumpulkan daripada tafsir dan perkata ni. Kemudian barulah kita tengok yang mustahzi'un ni. Apakah tanda-tanda yang boleh membantu kita, ya. Okey. Pertama, nak tanya doktor. ya. Nak tanya macam ni. Kalau katakan ada tak peranan mim dalam kalimah tu, doktor? Ada. Dia peranan mim tu dia bukannya mim bersendirian. Mim ni dia digunakan dalam acuan. Acuan ni, yang tu kita nak kenal, ya. Mustahzi'u, ya. Mustahzi'u tu dia datang, mu tu datang sekali dengan bentuk acuan yang digunakan, ya. Sebab tu dia gunakan mim bukan bersendirian, ya. Kalau kita nak tengok dia punya bentuk tu, kita akan tengok template, ya. Template. Cuba comparekan ni, ya. Caranya nak tengok acuan dia apa? 3 huruf akar, ha, zai dengan alif. Sekarang ni bila membentuk kalimah, alif ni akan bertukar pada hamzah qata' yang ujung ni. So mana ini adalah huruf akar yang ketiga tu. Ini huruf akar yang pertama, huruf akar yang kedua, huruf akar yang ketiga. Kalau kita nak membentuk acuan tu, apa kita buat? Ha ni tukar pada fa, zai tukar pada ain, hamzah tukar pada lam. Ya, dia akan jadi apa? Mustaf'ilu. Mustaf'ilu. Itulah peranan mu tu. Mim tu dia nak membentuk acuan yang digunakan
untuk membentuk kalimah ni. Ya. Mustaf'ilu. Jadi Doktor, selain ya, daripada peranan dia sebagai acuan tu, ada tak dia boleh kita kategorikan, kita boleh membawa makna tak meme ada. tu? Tak ada. Tak ada. Okey, Dia okey. mesti datang dengan acuan sekali. So daripada acuan baru kita boleh beri makna pada dia, bukan meme saja. Okey. So sebagai contoh tadi, bila kita dah tahu acuan dia mustaf'ilu, ya, bila dia dia tak ada warna, dia jadi mustaf'ilun lah, ya, sebab dia nakirah. Acuan dia bentuk nakirah. Jadi kita tengok sini, dia sebenarnya menggunakan acuan yang mustaf'ilun yang di bawah ni. Mustaf'ilun, saya kotakkan dia supaya tuan-tuan nampak. Yang ni dia. Bila kita tahu acuan tu, barulah kita boleh memberi makna kepada dia, mengenal dia. Kalau mim baris depan saja tak boleh. Sebab mim baris depan banyak, ya. Ini sebelah ni semua mim baris depan juga. Kan? So dia mesti datang package dia sekali, barulah kita kenal. Jadi mustaf'ilun, barulah kita tahu yang acuan tu adalah apa? Isim fa'il. Ini isim fa'il wazan ke-10. Ya. Ni wazan ke-10 ni. So bila kita tahu acuan wazan 10, barulah kita tahu kalimah tu adalah isim fa'il wazan ke-10. So bila kita mengenal dia isim fa'il wazan ke-10, barulah kita faham makna dia, kita boleh beri makna kepada dia, dan kita boleh memahami peranan dia dalam ayat tu, kita tahu konteks dia. Jadi bila kita memberi makna tu, kita beri makna yang bersesuaian dengan konteks dia. Itulah, ya. So tuan-tuan, tapi sebagai clue, bila tuan-tuan tengok saja mim baris depan, dah boleh clue dia apa? Dia berkemungkinan dalam dua jenis, ya. Bila mim baris depan saja, dia boleh membawa kita sebagai tanda sama ada dia dalam salah satu daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Nak tengok dia punya jenis tu, kena tengok keseluruhan dia, acuan dia, barulah kita tahu, ya. Sebab mim baris hadapan isim fa'il, mim baris hadapan, dan isim maf'ul pun mim baris. So salah satu daripada isim fa'il dengan isim maf'ul, sehinggalah kita dapat acuannya, barulah kita tahu yang mana satu. Doktor nak tanya lagi, meme tu kan boleh tak kita katakan bila ada meme je dalam ayat tu, kita dah kata benda tu isim, kalimah tu isim, boleh tak doktor? Bergantung kepada apa, ya. Tengok ada tak kalimah yang bukan isim baris mim baris depan. Okey, dari segi apa, dari secara kasarnya boleh. Maknanya kalau ada mim tu, dia kebanyakannya akan adalah isim, boleh. Tetapi tak cukup tu, ya. Jangan ambil mim saja. Ambil sekali dengan acuan dia tu, bentuk dia tu. Bila kita tahu bentuk tadi, kita tahu isim, confirm lah inilah dia isim fa'il. Tapi untuk gambaran kan kita boleh katakan kalimah ni isim untuk yang mula-mula lah yang kita boleh gambarkan. Boleh. Itu saya kata, ya. Bila mim baris depan, maknanya kita tak payah tengok fa'il, ya. Fa'ilun ni. Dia antara isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kita dah boleh fokus lah. Nak mencari dia yang betul-betul, kita fokus kepada bahagian isim saja. Boleh gunakan macam tu, ya. Ya, terima kasih doktor. Okay, sama. Doktor nak tanya, Ya. dia panggil kata benda macam mana? Sebab fa'il ni maknanya pelaku. Kenapa dia jawab, dia maksudkan kata benda? Tak. Apa dia? Dia kata benda tu jenis. Jenis maksud dia adalah ismun. Okey. Yang dimaksudkan kata benda tu ialah ismun. Ni. Mana tadi? Kita dah ni. Mustahzi'un. kita Kata dah buang, benda. ya.
Oh, tadi tak sempat kita simpan ya. So kata benda ni makna dia jenis dia ismun. Ya. Nah, itu saja. Tapi dia tak detailkan lagi ni. Dia tak detail, dia bukannya apa? Dia kata, sebab tu saya kata maklumat dia tak cukup lagi ni. Dia baru kata benda saja. Kita daripada penerangan dia ni belum lengkap lagi. Sebab tu kita kena tengok acuan baru kita tahu. Kata benda apa ni fa'il barulah kata benda pelaku. Barulah lengkap. So kata benda bukannya pelaku ya. Kata benda baru isim saja, ismun saja. Daripada acuan baru kita tahu kata benda pelaku. Kalau kata nama tu selalu kan ada kata nama Okey ya, ismun. ingat ini orang apa ya? Ini orang Indonesia ni. Dia orang yang buat ni dia menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. So bahasa kita saya tak guna kata benda, saya guna kata nama. Oh, sebenarnya dia kata nama lah, bukan kata benda Dia kata lah. benda. Kata benda ni kita gunakan dia punya app ni. Ini yang Ah, dia yang buat apa namakan sebagai kata okey, benda. Itu style dia. okey. Sebab Style agak, kita katalah kata nama. Tukarkan dia. okey. Macam berolok-olok ni. Ini style dia kan. Mm-mm. Kita mungkin tak guna berolok-olok. Orang-orang yang mempermainkan. Biasa orang Malaysia cakap mempermainkan. Jadi kalau maf'ul dipanggil apa? Kata apa? Kata Maf'ul. ah kalau maf'ulun bih. Ni kan Maf'ul tu fa'il is kata objek. Kata objek. kata objek Kata pula. nama Objek. objek. Kata nama objek. Ya. Saya rasa susah nak translate Melayu dengan Arab. Lebih senang kita guna Arab. Kalau Arab-Arab. Kalau kita dah faham, nanti kita gunakan Arab dia lebih baik. Lagi senang. Dia lebih tepat. Ya? Sebab kalau kita nak Melayu ni, dia tak tepat sebenarnya. Tapi itulah yang terbaik yang kita boleh guna. Sebab tu kita nak mahir ni bukannya terjemahan dia. Kita nak mahir tu Arabik dia. Okay, baik. Arabik dia tu. Macam kita kata tadi isim fa'il kan. Melayu dia kata nama pelaku kan. Jadi kata nama pelaku tu masih lagi vague juga. Dia tak Sebabnya tepat. kalau kata benda ni mungkin boleh jadi isim alat. Benda, isim alat. Betul. Jadi fa'il ni maknanya benda yang berakal. Ni macam kata benda macam ghairul akal. Ya. Jadi itu yang keliru. Saya keliru dengan makna dia ni, Sebab kata tu benda. tiap-tiap kali bila kita kena buat kita punya definition sendiri ya. Yang saya letakkan dekat tepi tu, saya terangkan habis-habis tu kerana kita nak define ni properly. Tak boleh ikut sangat apa yang ada ni. Yang ada ni hanya membantu sikit-sikit saja. So Okay. akhirnya kita mesti buat our own definition dia. Definasi itu dengan lengkap yang sesuai dengan environment kita lah. Kalau kita mengajar bahasa Melayu, kita akan terangkan dalam bahasa Melayu lah. Tetapi kalau kita mengajar orang yang menggunakan English, kita akan membuat penerangan bahasa Inggeris pula. Bukannya Melayu macam ni. Okey, baik Doktor, faham. Terima kasih. Okey, sama. Okey ya. So itu saja maklumat ya yang kita kumpulkan hari ini. Lepas tu besok kita akan tengok apakah maklumat yang dibantu oleh korpus Quran.com. Lepas tu kita buat penerangan dia dan pembentukan kalimah tu hari Jumaat. Ya, nampaknya hari ini pun tak cukup setengah jam biasanya tak cukup ya, satu kalimah ni. Dia memerlukan 2 hari juga ya, 1 jam yang lebih lah ya. InsyaAllah. Okey. Untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.